那今天我们要一起来诵读一处经文。 Bapak Ibu Saudara sekalian, pada siang hari ini kita akan bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan. 选自罗马书的第1章18节。 Dari kitab surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18. 我们单读18节到26节，但是我们整个讲到的经文是到第2章的29节。 Kita hanya membaca dari surat Roma ini pasal 1 ayat 18 sampai 26, tetapi isi khotbah saya adalah berasal dari pasal 1 ayat 18 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke 26. 罗马书第1章第18到20节，原来神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。 自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。 Surat Roma pasal pertama ayat 18 sampai 20. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. 那21到23节，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。 Dan ayat yang ke-21 sampai ke-23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. 24到26节，所以神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。 阿们。因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处。 Selanjutnya ayat 24 sampai 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. 主内蒙爱的弟兄姊妹们，通过今天的经文，我们一起学习一个主题：神的公义判断。 Saudara-saudari yang terkasih, pada siang hari ini kita akan merenungkan satu tema besar, yaitu pengadilan Allah yang adil, penghakiman Allah yang adil.
使徒保罗在罗马书的开篇，以铿锵有力的笔触，揭示了人类普遍堕落的光景。Di dalam pembukaan dari kitab Roma ini, Rasul Paulus telah menuliskan pendahuluan tentang bagaimana manusia itu jatuh di dalam dosa dan kemudian keadilan Allah dinyatakan. 与神的公义判断的本质。 Ya, keadilan Allah dinyatakan. 那这段经文不仅仅是一面镜子，照出人的罪恶与悖逆。 Dan kebenaran ini tidak hanya sebagai cermin yang telah mencerminkan akan dosa dan pembangkangan manusia. 更是一座桥梁，引领我们进入神圣洁公义与恩典的深刻认识。 Tetapi juga sesuatu yang menjadi jembatan yang menjembatani kita untuk memahami akan keadilan, akan kasih Allah dengan lebih mendalam. 那从第1章的18节到32节，保罗描绘了人如何在普遍启示中拒绝神，高举偶像。 Dan di dalam pasal kitab Roma atau surat Roma pasal 1 ayat 18 sampai 26, Rasul Paulus menggambarkan bagaimana manusia telah mengabaikan Allah dan atau membangkang terhadap Allah dan telah meninggikan berhala-berhala. 那最终陷入道德崩溃的深渊。 Dan akhirnya jatuh ke dalam jurang kehancuran moral. 那第2章开始的话，进一步指出，无论是犹太人还是外邦人， Dan di dalam pasal yang kedua digambarkan baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. 那神的判断都是按照行为与真理施行的。 Dan keadilan Allah selalu dinyatakan melalui kebenaran dan tindakan yang benar. 那没有任何的偏颇。 Dan tidak ada penyimpangan sama sekali. 那接下来的话，使徒保罗就更深入的批判宗教的形式主义的虚假安全感。 Dan di bagian selanjutnya dikatakan oleh Rasul Paulus tentang idealisme perilaku atau perilakuisme yang menggambarkan satu tindakan munafik untuk mencari sesuatu yang aman. 强调信仰的真实是在于内心生命的转化，而非外在的遗文。 Dan dia lebih menitik beratkan akan pembaruan rohani atau pembaruan batin daripada penampakan luar. 所以经文就提醒我们， Dan firman ini mengingatkan kita semua, 信仰不是身份的装饰， agama bukan atau kepercayaan bukanlah suatu hiasan dari identitas atau suatu hiasan identitas saja, 而是生命的本质。 tetapi adalah hidup yang hakiki. 悔改不是选择，而是必须。 Dan bertobat bukan suatu pilihan tetapi suatu keharusan. 所以接下来我们要一步步走进这段震撼人心的真理。 Dan selanjutnya kita akan bersama-sama memasuki suatu kebenaran yang akan mengejutkan kita. 反思我们的处境，回应神的呼召。 Dan kita terus mengintrospeksi akan kondisi kita dan merespon akan panggilan Tuhan. 那首先我们知道，人类借着普遍启示得以认识神，却故意以偶像取代神，导致道德全面溃败。 Dan kita tahu bahwa umat manusia melalui wahyu yang umum mereka dapat mengenal Allah, tetapi sengaja memakai berhala-berhala untuk menggantikan Allah sehingga mengalami kemerosotan moral yang total. 那神的公义显明在任凭人承受罪的后果。 Dan keadilan Allah itu dinyatakan dengan membiarkan manusia untuk mengalami akan akibat dari dosa.
那圣经告诉我们，神的公义和人的悖逆。 Dan di dalam bagian firman Tuhan ini dinyatakan akan keadilan Allah versus pembangkangan manusia. 那首先我们来看，这里讲到神的愤怒啊，神愤怒的本质。 Dan di sini dikatakan apakah itu yang disebut sebagai murka Allah. 那这个上帝的愤怒不是情绪化的报复，而是对阻挡真理的公义审判。 Di sini murka Allah bukanlah suatu perubahan emosi, pembalasan karena perubahan emosi, tetapi ini adalah satu keadilan terhadap penolakan kebenaran oleh manusia. 那神维护受造界的道德秩序，他不容谎言篡夺真理的位置。 Allah terus memelihara akan dunia ciptaannya ini dengan moral yang benar dan menolak atau tidak mengizinkan setiap dusta dan kebohongan itu merampas kebenaran. 那圣经告诉我们启示有2个层面。 Dan di sini dikatakan ada dua permukaan, ada dua wahyu di sini. 一方面是内在的良知，那就是上帝把道德的律刻在人的心中。 Yang pertama adalah hati nurani yang ada di dalam kita, karena Allah telah mengukir akan moral, aturan moral di dalam hati setiap manusia. 那另外一方面是外在的创造，就是宇宙的被造，指向永能神性的创造主。 Dan yang kedua adalah pewahyuan melalui ciptaannya, di mana semua itu merujuk kepada Allah dan sifat-sifat Allah yang maha kuasa. 那圣经告诉我们，虽然眼睛看不到，但是是明明可知的。 Jadi Alkitab mengatakan kepada kita, walaupun kita tidak dapat melihat dengan mata, tetapi kita tahu. 那另外一个方面就是人没有可以推卸的责任。 Dan hal yang lain adalah manusia tidak dapat lari dari tanggung jawabnya. 那人拒绝上帝，不是因为没有足够的证据表明上帝的存在。 Manusia menolak Allah bukan karena kekurangan bukti akan kehadiran atau keberadaan Allah itu sendiri. 而是他们自己道德的选择，他们去选择没有上帝。 Tetapi itu karena pilihan moral mereka, mereka memilih untuk percaya tidak ada Allah. 那我们来看人堕落的这个轨迹啊。 Dan kita akan mencoba melihat jejak dari kejatuhan manusia. 那首先第一步是拒绝敬拜。 Yang pertama adalah manusia menolak untuk menyembah. 所以他们不以神为中心去生活， Dan mereka tidak menganggap Allah itu sebagai pusat dari kehidupannya. 不荣耀神，不感谢神。 Tidak memuliakan Allah, tidak mengucap syukur kepada Allah. 那举个很简单的例子啊，常常我们会说， Saya memberikan sebuah contoh yang sangat sederhana. Seringkali kita akan berkata, 你看我好有本事啊，我的家、我的车、我的所有的一切都是我凭本事挣的。 kita mengatakan bahwa coba lihat rumah saya, keluarga saya, semua ini saya dapatkan dengan perjuangan yang gigih dari diri saya sendiri. 但是他没有去想到，这所有的一切都是从上帝那里来的。 Dan dia tidak pernah merenungkan bahwa semua berkat yang diterima dalam hidupnya berasal dari Allah. 所以，没有荣耀上帝的心，没有感谢上帝的心。 Maka mereka tidak memiliki hati yang ingin memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Allah. 那上帝创造了理性啊， Dan Allah memberikan kepada kita atau memberikan kepada setiap kita logika atau pemahaman. 但是很奇怪，人用受造的理性去取代神圣的真理。 Dan manusia menggunakan logika atau pemahaman ini untuk menggantikan kebenaran Allah. 所以觉得哇，你看我好聪明啊！
coba lihat saya ini pintar sekali, 但 saya 是 pandai sekali. 忽略了一个问题：人称为聪明的，在上帝的眼中是愚拙的。 Dan kita mengabaikan suatu kebenaran bahwa menurut kita pandai, menurut pandang manusia pandai, tapi di mata Allah itu adalah suatu kebodohan. 所以我们常常以为的聪明是自以为聪明。 Maka seringkali kita menganggap diri kita pandai karena itu menurut pikiran kita sendiri. 那接下来的话就是偶像的崇拜。 Dan yang selanjutnya adalah penyembahan berhala. 那我们明明应该知道上帝是不朽坏的，是荣耀的。 Kita tahu dengan sungguh-sungguh dan jelas bahwa Allah itu tidak pernah akan rusak dan atau binasa, tapi Dia adalah kekal selama-lamanya. 但是我们很奇怪，圣经告诉我们去敬拜人手所造的。 Tetapi justru kita berpaling untuk menyembah apa yang diciptakan oleh atau dibuat oleh tangan manusia. 那我们小时候常常听到的一句话，这里如果对中文很好，有一句话叫“泥菩萨过江，自身难保”。 Dan kita sering mendengarkan satu istilah ini yang mengatakan bahwa Dewa dibuat oleh tanah liat, dewa dibuat oleh tanah liat, dan kita sendiri aja sulit tidak bisa melindungi diri sendiri. 因为我们知道泥巴一遇水就怎么样化掉了。 Karena kita tahu bahwa tanah liat kalau masukkan ke air dia akan larut. 所以他自己都不能救自己，怎么可能会救我们呢？ Nah, dewa ini tidak bisa menyelamatkan dirinya, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? 所以我们经常会听到泥菩萨过江，自身难保他都不能够保证他自己，你还指望他救你，那就是滑天下之大稽了。 Makanya kita sering mendengar bahwa Dewa Buddha itu melewati sungai, bagaimana dia sendiri akan hancur, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita, sedangkan dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. 那有的时候的话，我们有各种各样的安全感，因为银行里存了很多钱，因为我在社会上有很多的权势因为我的生活周围被各种各样的科技所环绕，所以我就觉得哇，很安全。 Dan seringkali kita dikelilingi oleh rasa aman yang palsu karena kita merasa bahwa kita punya tabungan yang banyak di bank, di rekening bank. Kita juga dikelilingi oleh teknologi yang canggih dan luar biasa. Kita juga mempunyai suatu kuasa di dalam kehidupan masyarakat yang cukup besar. 那最后一个方面就是道德方面的败坏。 Dan yang sisi yang lain adalah di mana kita telah mengalami kemerosotan atau kebejatan moral. 那圣经告诉我们性伦理的混乱。 Dan kita melihat bahwa ada kekacauan di dalam sisi itu hubungan seksual. 那社会关系破裂， Dan juga hubungan dalam masyarakat itu juga hancur. 然后集体去纵容罪恶。 Dan kebanyakan orang atau suatu organisasi justru mengizinkan suatu dosa. 举一个很简单的例子Dan saya akan memberikan satu contoh yang sangat sederhana. Kohindato jalan di depan saya. 我走在刘传道的前面。 然后我走在他的后面。 Saya jalan di belakangnya. 然后我突然就倒了。 Dan saya berpura-pura untuk jatuh. 我就让他陪我。 Dan saya meminta dia untuk mengganti rugi. 因为他把我撞倒了。 Karena dia telah menabrak saya. 但是他动都没有动。 Tetapi sesungguhnya dia tidak bergerak. 反正就是他今天走不了了，你要赔我钱。 Pokoknya dia hanya berpura-pura sehingga saya tidak bisa pergi karena harus mengganti 这 rugi. 就是现在社会的现状。 Dan ini adalah kenyataan dalam hidup kita di zaman ini. 所以经常的话，我们看到有人跌倒了， Dan seringkali pada waktu kita melihat ada orang yang jatuh, 我们真的很想上去扶。
kita benar-benar ingin untuk maju, untuk menolong dia berdiri. 但是我们又想一下，好像我银行的存款不够赔他耶。 Tetapi pada waktu kita ingin membantu dia, kita berpikir lagi mungkin tabungan saya di bank tidak cukup untuk ganti rugi nantinya. 所以我们就只有狠下心，装作没有看见就走掉了。 Maka kita dengan berpura-pura tidak melihatnya dan kita berlalu begitu saja. 因为我们不知道 Karena kita tidak tahu 他会不会栽赃我们。 apakah dia akan sengaja mencelakai kita. 但是悲哀的一方面， Tetapi di satu sisi yang cukup menyedihkan, 那万一那个人他真的是需要帮助，他也不会栽赃我们，因为我们没有帮他，他就走掉了。 seandainya orang itu benar-benar sangat membutuhkan pertolongan kita dan karena dia tidak akan pernah mempunyai niat untuk mencelakai kita dan kita membiarkan dia sehingga dia akhirnya meninggal. 但是因为我们不能够去辨别啊， Tapi kita tidak bisa membedakan pada saat itu. 所以为了保护自己和家人，无奈的做出了不帮助他的选择。 Maka demi untuk melindungi diri sendiri dan juga keluarga kita, maka kita dengan tidak berdaya sengaja tidak membantu dia. 那这样的恶行啊，太多了。 Dan perbuatan-perbuatan dosa seperti ini atau perbuatan jahat seperti ini banyak sekali terjadi. 有一次我们有一个会友啊，他车就停在这个路边上啊，他车动都没有动的。 Dan ada satu kali jemaat kita parkir mobil di pinggir jalan dan dia tidak bergerak sama sekali. 那他车 mobilnya. 也就是没有打着火的，就车没动就停在那里的。 Dan mesinnya juga sudah dimatikan. 然后有一个人喝醉了，开着摩托就撞到他的汽车， Dan ada seorang yang mabuk naik sepeda motor dan menabrak mobilnya. 然后就一定要让他赔。 Dan meminta dia untuk mengganti rugi. 那理由就是有汽车的人比有摩托的人更有钱。 Alasannya adalah orang yang memiliki mobil punya uang lebih banyak daripada orang yang naik motor. 所以有的时候我们走在这个路上都提心吊胆，那会不会前后左右突然冲出一个人出来？ Maka pada saat kita sedang di tengah jalan kita seringkali harus penuh waspada karena takut tiba-tiba ada orang yang menabrak kita. 所以我们看到社会关系的破裂啊，集体纵容罪恶。 Maka kita lihat ada kehancuran dalam hubungan dalam masyarakat dan juga ada kelompok orang yang mengizinkan suatu perbuatan jahat. 那圣经告诉我们，神任凭这些人。 Dan di sini dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah membiarkan mereka. 那神的审判不仅仅是在于惩罚， Dan keadilan Allah atau penghakiman Allah tidak hanya dalam hal hukuman. 那更是撤回普遍恩典的约束。 Tetapi adalah menarik kembali anugerah umum, perjanjian anugerah umum. 所以圣经告诉我们，神任凭人尝到罪的自毁性的后果。 Maka Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah membiarkan manusia merasakan akan akibat dari dosa yang menghancurkan. 那圣经告诉我们，他们在自己的身上受到了当得的报应。 Maka dikatakan juga dalam Alkitab bahwa mereka telah memperoleh karma atau hukuman dari setiap perbuatan mereka. 那在我们的生活当中，我们知道爱是有一个界限的。 Dan dalam hidup sehari-hari kita tahu bahwa kasih itu juga mempunyai batas. 那我举一个很简单的例子啊，因为爱，所以我们每一天都会去叫我们的小孩儿起床了，洗脸、洗澡、吃早餐、上学。 Karena kita mengasihi atau sayang kepada anak kita, maka setiap pagi kita akan membangunkan mereka, kemudian menyuruh mereka untuk sikat gigi, makan, kemudian berangkat ke sekolah. 但是对于他们来说，这个爱是没有自由的 Tetapi bagi anak kita mungkin kasih kita itu tidak ada kebebasan. 把他们禁锢起来了。 Dan seakan-akan telah mengungkung mereka. 他不可以睡到下午才起床， Dia tidak boleh tidur sampai sore baru bangun.
因为早上7:15学校就开学了。 Karena jam 7.15 sudah masuk sekolah. 所以对于孩子来讲的话，这个爱是一种约束。 Dan bagi anak-anak, kasih ini adalah suatu semacam perjanjian yang mengikat mereka. 所以随着时间的推移，慢慢的，他们就会觉得，你怎么这么讨厌啊？我没有见过有像你这么讨厌的家长。 Dan lama-lama anak kita akan merasa papa mama ini sungguh menjengkelkan. Sungguh menjengkelkan. Saya tidak pernah lihat ada orang tua yang semenjengkelkan ini. 直到有一天， Sampai suatu hari. 我们都不要喊他们了。就作为家长，我们不叫他起床了。 Sampai suatu hari kita tidak membangunkan mereka lagi. 然后学校就给他了一封惩罚信，因为他没有去上学。 Maka sekolah juga akan memberikan surat peringatan karena mereka tidak masuk sekolah. 所以他才那个时候才知道，原来爸爸妈妈每天早上叫我是为了让我按时去上学，避免受到惩罚。 Sehingga mereka akhirnya baru menyadari bahwa papa mama telah membangunkan mereka supaya mereka tidak terkena sanksi atau hukuman dari sekolah karena terlambat atau tidak sekolah. 所以上帝对我们的爱是有约束性的。 Jadi kasih Allah dengan kita itu adalah suatu juga perjanjian mengikat. 但是如果我们就是很调皮、很淘气，就是你不要管我，你不要管我，你不要管我。 Tetapi pada waktu kita merasa bahwa Allah itu sangat menjengkelkan karena sering mengatur kita dan kita menghendaki Allah jangan mengatur kita. 所以上帝最后就真的不管我们了。 Dan Allah pada akhirnya akan sungguh-sungguh membiarkan kita. 然后我们吃到了苦头，才知道原来上帝对我们有多好。 Dan pada saat kita telah merasakan pahitnya atau hukumannya, kita baru tahu bahwa Allah sungguh-sungguh sayang kepada kita. 那接下来我们看， Dan yang berikutnya kita akan melihat 神对全人类的审判是绝对公义的。 Allah sungguh-sungguh adil dalam penghakimannya terhadap seluruh umat manusia. 那不是因为人的宗教身份、 Bukan karena status dari agama seseorang, 知识或者他外在的标准而去偏待他们。 karena pengetahuan mereka atau karena penampakan mereka, standar penampakan mereka sehingga Allah pilih kasih. 而是根据人真实的内心与行为， Tetapi sungguh-sungguh berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya dan juga tindakan nyatanya. 所以从3个方面我们可以看到， Maka dalam 3 poin ini kita akan melihat 那些论断他人，却自己犯罪的人， ada orang-orang yang telah menghakimi orang lain tetapi dia sendiri telah melakukan dosa yang sama. 那我们常常说的，当指着别人的时候啊，就有更多的手指是指着自己的。 Karena pada waktu kita menunjuk seseorang dengan 1 jari, maka ada lebih banyak jari yang menunjuk kepada diri kita sendiri. 那圣经告诉我们，我们只能看到别人眼中的这个木屑，却看不到自己眼中的梁木。 Dan kita mengatakan kepada kita bahwa kita hanya melihat selumbar pada mata seseorang dan kita tidak melihat balok yang ada di dalam mata kita. 所以自己都是罪人，但是却去审判别人。 Kita sendiri adalah manusia berdosa tapi kita malah menghakimi manusia lain 所以 atau orang 我 lain. 忽略了，就是自己都需要悔改。 Kan kita mengabaikan bahwa sesungguhnya diri kita sendiri juga memerlukan pertobatan. 所以最后他越这样做，就积蓄了神的愤怒。 Maka pada waktu mereka melakukan hal-hal itu, maka mereka itu telah membuat murka Allah bertambah-tambah. 那我们看到就是普世性的一个审判的标准啊，无论是对犹太人还是对外邦人。 Maka kita selanjutnya akan melihat standar dari penghakiman Allah yang umum, baik itu kepada orang Yahudi maupun bangsa kafir. 那圣经告诉我们，对于犹太人的话是按律法受审， Maka
Alkitab mengatakan bagi orang-orang Yahudi mereka akan dihakimi menurut hukum Taurat. 那换一句话说，就是知法犯法，所以他会怎么样判得更重。 Dengan kata lain, karena dia sudah tahu tentang hukum Taurat tapi sengaja melanggarnya, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. 那对于没有律法的外邦人，是按照良心来审断的。 Maka bagi orang-orang non-Yahudi atau orang-orang kafir, penghakiman itu didasarkan kepada hati nurani yang ada di dalam diri mereka. 那因为上帝在创造的时候，就把这个内在的律放在了每一个人的内心当中。 Karena pada saat Allah menciptakan manusia, Ia telah menaruh akan hati nurani ini, hukum hati nurani ini ke dalam hati setiap manusia. 所以我们常常就会听到有这样的话：我很想去做这一件事情，但是我的内心告诉我这样做是违法的，所以我不会去做。 Maka kita sering mendengarkan ada orang yang berkata, saya sesungguhnya ingin sekali melakukan hal itu, tetapi karena hati nurani saya terus berkata kepada saya jangan melakukan, maka saya tidak jadi melakukannya. 所以无论是这个拥有律法还是没有律法， Jadi bagi setiap manusia memiliki hukum Taurat maupun yang tidak memiliki hukum Taurat, 那神的审判的终极依据的话，就是我们的行为，而不是按照我们的知识和身份去定的。 maka pengadilan Allah sesungguhnya itu didasarkan pada tindakan atau perbuatan kita, bukan pada pengetahuan atau status kita. 那圣经说，有律法的不按照律法去行。 Dalam Alkitab dikatakan orang-orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat tetapi tidak melakukannya. 那相比于没有律法的人，却能够照着律法去行，那上帝更喜欢后者。 Berbanding dengan orang-orang non-Yahudi yang bahkan mereka telah melakukan hukum Taurat, maka Allah akan lebih memilih yang kedua. 那最终的审判是由耶稣基督来执行的。 Maka penghakiman yang terakhir sesungguhnya akan dilakukan oleh Yesus Kristus 会 sendiri. 穿透一切的隐秘。 Dan penghakiman itu akan menembus semua hal yang tersembunyi. 显明神的公义与恩典的统一。 Dan akan menyatakan akan keadilan Allah dan juga anugerahnya. 那上帝的宽容是为了给人悔改的机会。 Dan suatu pengampunan dari Allah itu adalah suatu kesempatan bagi manusia untuk bertobat. 那绝对不是纵容顽梗的罪。 Dan itu bukan pasti bukan suatu yang mengizinkan akan dosa yang dilakukan terus. 那我不知道大家最近有没有看哪吒二电影？ Saya tidak tahu apakah saudara-saudari sekalian telah menonton Naca. 哪吒二电影里面有一句话：“你来打我吧，你来打我吧，你来打我吧。” Di dalam film Naca itu ada dikatakan kamu pukul saya saja, kamu pukul saya saja. 然后真的就啪啪啪给了他2耳光， Dan makanya dia ditampar berkali-kali. 然后他一下子就傻眼了。 Dan akhirnya dia menjadi bingung. 所以有的时候我们在上帝的面前就是你来打我吧，你来打我吧，就觉得上帝不会打我们。 Dan kita sering juga di hadapan Allah kita mengatakan hal yang sama. Kamu pukul saya saja, pukul saya saja. 那的确，上帝没有打我们，我们被自己的罪所打了。 Dan sesungguhnya memang Allah tidak memukul kita, tetapi kita telah dipukul oleh dosa kita sendiri. 所以我们现在要认识到的一件事情， Dan saat ini kita yang harus kita pahami adalah 那圣经告诉我们，作为信徒不是要活在定罪的恐惧当中。 sebagai seorang percaya kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan akan hukuman dosa.
而是揭露人性的伪善，引导人转向基督的救赎。 tetapi justru akan menguatkan akan kemunafikan manusia dan memimpin orang itu untuk berbalik kepada Kristus untuk mendapatkan penebusan. 那唯有承认我们自己也同样是被审判的人， Hanya melalui pengakuan bahwa kita sendiri adalah orang-orang yang akan dihakimi atau 所以我 diadili, 们才能够脱离自义。 maka kita bisa melepaskan diri dari pemahaman diri sendiri. 依靠基督的义存活。 Bukan pemahaman, sorry. Berdasarkan kebenaran diri kita sendiri, tetapi kita justru mengandalkan akan kebenaran dari Kristus untuk tetap hidup. 所以我们在生活当中要活出与悔改相称的这个果子。 Maka di dalam hidup kita, kita harus menghidupi suatu kehidupan yang sesuai dengan buah-buah pertobatan kita. 最后，我们要来看内在生命的本质。 Maka terakhir kita akan melihat bahwa apakah itu adalah hakikat dari kehidupan hati kita atau dalam hati kita. 在罗马书的2章17到29节的话，他就揭穿了宗教形式主义的虚伪，强调内在生命的本质。 Dan di dalam kitab Roma pasal 2 ayat yang 17 sampai 29 telah dibongkar satu kehidupan kerohanian berdasarkan kehidupan agamawi yang palsu, dan mereka dan Rasul Paulus lebih menegaskan akan kehidupan yang sesungguhnya di dalam hati kita, yaitu hakikat hidup yang sejati. 那经文就指犹太人，他们是以律法知识、宗教身份作为他们的骄傲。 Dan di dalam Alkitab atau di dalam surat Roma ini dijelaskan, ditunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu mereka lebih menonjolkan akan pengetahuan tentang hukum Taurat dan status keagamawi mereka itu yang mereka unggulkan. 那他们的生活与信仰是脱节的。 Tetapi kehidupan mereka dengan kepercayaan agamawi mereka itu terpisah 所 sesungguhnya. 以这个就暴露出来他们的虚伪。 Maka ini sungguh-sungguh menampakkan suatu kemunafikan mereka. 简单来讲就是知而不行。 Dan dengan singkat kata kita bisa mengatakan mereka tahu tetapi tidak melakukan. 所以我们看到他的问题是在这里。 Maka kita akan melihat masalah dari orang-orang Yahudi itu ada di sini. 外在的这个形式不等于内在的诚实。 Keberadaan dari penampakan luar mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam hati mereka. 我不知道大家有没有这样的经历啊？有的人我们从外表一看的话，觉得他是老虎。 Saya tidak tahu saudara-saudari pernah mengalami hal seperti ini. Ada kalanya saat kita melihat seseorang dari parasnya atau penampakan luarnya atau rupanya kita melihat dia seperti seekor harimau. 但是当我们跟他接触久了以后，我们发现他内在就是一只小猫。 Tetapi setelah kita berhubungan lama, berinteraksi lama dengan dia, kita baru menyadari bahwa sesungguhnya dalam hati kita dia seperti seekor kucing. 所以，不要以他的外表去论断他，而是要看他内心所彰显出来的跟他的行为是怎么样的。 Jadi jangan kita menghakimi atau memvonis seseorang berdasarkan penampakan luarnya, tapi kita harus melihat apa yang ditampakkan dari dalam hatinya pada saat kita berinteraksi dengan dia. Atau tindakan-tindakannya. 那作为一个真正的犹太人，是心里受割礼的人。 Sebagai seorang Yahudi sejati adalah orang-orang yang telah disunat hatinya. 内心被更新。 Dan hatinya telah diperbaharui. 那上帝称许不在于外表的标签， Maka Allah
Allah memuji. Allah suatu penerimaan Allah tidak bergantung pada standar atau suatu penampakan luar. 而是取决于内在生命的真实转化。 Tetapi berdasarkan apa yang ada di dalam perubahan dalam hati setiap kita. 所以一个人是否是真的基督徒， Maka bila kita ingin melihat apakah seseorang itu sungguh-sungguh seorang Kristen sejati, 你不能单单看身份证。 kita tidak bisa hanya melihat KTP-nya saja. 身份证上的确写的是宗教信仰基督徒。 Di dalam KTP-nya jelas dituliskan bahwa dia beragama Kristen. 但是我们要通过，比如他的言行举止，他与人的接触沟通，从各个方面去看到，哎，他应该是基督徒吧。 Tetapi kita harus melalui tingkah laku, perkataan, perbuatannya setiap hari kepada orang lain, kita baru bisa menilai seseorang. 一个真正的信徒，他有从内而外的更新和转变。 Seorang Kristen sejati dia ada perubahan atau transformasi dari dalam keluar. 那律法的价值的话，是在于引导人认识神的公义与圣洁。 Hukum Taurat, nilai dari hukum Taurat atau kegunaan dari hukum Taurat adalah memimpin orang untuk mengenal akan keadilan Allah dan kekudusan Allah. 不是单单停留在知识层面的。 Dan tidak hanya berhenti di ranah pengetahuan saja. 所以生命的实践是最重要的。 Maka perbuatan nyata hidup sehari-hari itu yang paling penting. 那我们要一起来反思。 Maka kita akan bersama-sama mulai mengintrospeksi. 我们的信仰只是身份的标签，还是生命的本质？ Apakah kepercayaan kita, iman kita itu hanyalah satu lambang status, ataukah memang itu sungguh-sungguh perubahan kehidupan kita yang hakiki? 那我们与他人之间的互动是否显露出基督的馨香之气？ Apakah dalam interaksi kita dengan sesama, dengan orang lain, kita telah menampakkan akan Kristus, kesemerbakan wangi Kristus. 那最后我给大家讲一个真实的事情啊。 Dan terakhir saya akan menyampaikan sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. 那有一个人去传福音， Ada seseorang yang pergi untuk memberitakan Injil. 他就跟他说：“你要相信上帝啊，上帝就像我们的爸爸。” Dan dia mengatakan kepada orang itu, kamu harus percaya kepada Allah, karena Allah itu adalah seperti papa kita. 然后那个人说：“如果上帝是我的爸爸，我宁愿下地狱。” Maka orang itu langsung menjawab, kalau Allah itu ada seperti papa saya, maka saya lebih baik pergi ke neraka saja. 因为他从来就没有在他的父亲身上去看到、去经历到一个真正基督徒应该有的样子。 Karena dia tidak pernah melihat apa yang ditunjukkan oleh papanya itu adalah suatu karakter dari seorang Kristen yang menjadi pengikut Kristus jati. 所以今天我们要去做一个决定啊，就是在我们的日常生活当中有没有这样的事情，就是我们希望别人去做，但是我们自己都没有做到。 Apakah saya ingin mengajak kita semua merenungkan apakah kita pernah menghendaki orang lain melakukan suatu hal yang kita sendiri tidak lakukan.